Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. nak batuk. Jadi hari ini saya mendapat, 2 hari inilah saya mendapat banyak ataupun boleh katakan 1001 persoalan berkenaan dengan isu bagi bayaran BKM ini, Bantuan Keluarga Malaysia, yang mana di sebalik ramai yang meluahkan rasa bersyukur mereka lega apabila bantuan ini telah pun mula dibayar dan rata-rata telah pun mula menerima bayaran mereka. Tetapi timbul juga banyak persoalan, banyak rasa tidak puas hati dan juga pelbagai perasaan-perasaan yang lain. Jadi saya cuba untuk memberikan sedikit penjelasan, saya cuba untuk merungkaikan sedikit berdasarkan maklumat apa yang saya ada. Jadi saya cuba kongsikan kepada anda semua. Persoalan yang paling utama sekali adalah berkenaan dengan bayaran, kerana bayaran tidak masuk lagi ke dalam akaun. Ramai yang merungut, bahkan mereka yang menggunakan akaun Bank Sepanjang Nasional, sehingga ke saat ini masih ada ramai lagi yang tidak menerima bayaran mereka, walaupun BSN membuat pembayaran awal bermula pada 6.40 petang pada hari Ahad yang lepas. Perlu kita ambil maklum bahawa pembayaran untuk BKM ini adalah secara berperingkat, dan pembayaran awal yang dilakukan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri pada hari Ahad yang lepas adalah bagi memberikan sedikit ruang agar proses pembayaran pada 28 Mac, iaitu semalam, dapat dilakukan dengan lebih cepat, dapat dilakukan dengan lebih sempurna, dengan matlamat manfaat bayaran pertama ini dapat segera sampai kepada mereka yang layak untuk Bantuan Keluarga Malaysia ini. Itu adalah tujuan utama kenapa bayaran bagi mereka yang menggunakan akaun BSN ni dibayar lebih awal. Tetapi bayarannya seperti yang kita tahu adalah secara berperingkat. Jadi apabila berperingkat ini, ia tidak menjanjikan bahawa wajib untuk pengguna akaun BSN yang menerima bayaran BKM ni wajib untuk mereka menerima bayaran dalam tempoh 1 ataupun 2 hari. Malah akan ada penerima BSN yang mungkin menerima bayaran mereka pada hari terakhir, iaitu pada 8 April 2022. Ini adalah salah satu perkara yang biasa, kerana apa kaedah untuk pemilihan nama ataupun pemilihan penerima BKM ni, macam mana ditentukan oleh lembaga hasil, bila nama-nama itu diberikan untuk tarikh-tarikh pembayaran tertentu dan sebagainya, itu semua kita tidak tahu atas sebab apa ataupun atas kriteria apa ianya ditentukan, kita tidak tahu. Jadi ianya tidak menjanjikan bahawa pengguna bank BSN ni akan menerima bayaran paling awal 1, 2, 3 hari untuk BSN saja. Tidak begitu. Malah ramai pengguna bank lain yang telah menerima bayaran mereka pada lewat petang semalam sehingga pada lewat malam. Jadi ianya adalah secara berperingkat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan isu bagi bayaran yang diperolehi secara total ni apabila status bertukar daripada sedang diproses kepada permohonan telah pun lulus. Jadi apabila mereka melihat jumlah yang mereka perolehi ini, ramai yang merungut kerana dikatakan jumlah yang mereka perolehi ini bukanlah yang sepatutnya apa yang mereka dapat, kerana mereka ini sepatutnya berada di dalam kategori pendapatan 2,500 ke bawah dan juga sebagainya. Ada yang mengatakan dia tak mencecah ataupun tak lebih daripada 5,000, tetapi pihak lembaga hasil menyatakan yang ni lebih daripada 5,000, so dia tak layak. Yang ni pula dia rasa dia punya gaji RM2,000 saja, tapi lembaga hasil mendapati bahawa isi rumah pendapatan tersebut melebihi RM2,500, jadi dia mendapat bayaran bagi kategori yang RM2,500 kepada RM5,000. Jadi di sini ianya adalah kerana perlunya ada hari tu pada bulan 1 tahun 2022 ni, perlunya ada kemas kini di situ, kerana kita tidak boleh terus bergantung kepada data-data kita yang lepas, data pendapatan kita yang lepas serta data-data yang lain yang lepas. Ada yang
saya lihat yang berkongsi di dalam ruangan komen di mana-mana page dan sebagainya, yang menyatakan mereka menasihatkan supaya tidak melakukan sebarang kemaskini agar tidak berlaku perubahan terhadap kategori pembayaran mereka ini. Mereka nak kekal pada kategori-kategori tertentu. Jika dikemaskini, mereka ini mungkin tidak layak berada pada kategori yang mendapat bayaran yang banyak, ataupun mereka ini tidak layak langsung untuk mendapat bantuan keluarga Malaysia. Tetapi apa yang saya boleh kongsikan di sini adalah untuk kali ini saya lihat semak silang yang dilakukan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri adalah sangat mendalam, kerana sehingga penerima ataupun pemohon BKM ini yang memiliki kenderaan melebihi daripada apa yang dianggap sepatutnya, apa yang dianggap layak untuk dimiliki oleh golongan B40 ini, pihak lembaga saya tengok, nama dia ni ada 3 biji kereta ataupun ada 4 biji kereta. Jadi mereka ini juga tidak diberikan bayaran untuk BKM ini. Mereka yang punya rumah dalam kategori B40 ini mungkin mempunyai rumah lebih daripada 2, ada nama yang didaftarkan 3, 4 ataupun 5 sebagai contoh. Mereka ini juga dilihat mustahil untuk berada dalam kategori B40. Jadi mereka ini tidak diberikan sebarang pembayaran. Ada yang sebenarnya memiliki nama lebih ni mungkin disebabkan oleh pewarisan, inheritance, mewarisi harta-harta ahli keluarga ataupun sebagainya. Tapi kalau kata macam kereta ni, mungkin juga yang ada membuat pinjaman bagi pihak ahli keluarga mereka. Ini adalah salah satu perkara yang sebenarnya baru untuk bayaran bantuan ini sejak daripada BRIM. Ini pada saya adalah kali pertama berlaku semak silang yang sangat mendalam, tetapi kita pun tidak boleh nak buat apa-apa melainkan ada dibuka untuk rayuan dan sebagainya. Mungkin kita boleh memberikan penjelasan dengan rekod-rekod tertentu bagi membuktikan bahawa kita hanya memberikan nama untuk kemudahan pinjaman, tetapi bukan kita yang membayar ataupun bukan kita yang menggunakan kenderaan tersebut. Okey, itu yang kedua. Jadi pergi kepada tadi yang saya sebut rayuan. Ini adalah perkara yang ketiga. Ramai bertanyakan kepada saya, bagi mereka yang gagal ini, boleh atau tidak untuk mereka ini membuat rayuan bagi BKM ini. Setakat ini tidak ada sebarang maklum balas daripada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi mereka yang gagal untuk BKM ini. Mereka ini dibenarkan untuk membuat rayuan. Tidak ada sebarang lagi perkongsian ataupun sebarang maklumat daripada BKM. Dan jika ditanyakan kepada saya secara peribadi, saya merasakan mungkin agak tipis peluang untuk rayuan ini, kerana telah dibuka peluang untuk kemaskini selama tempoh sebulan. Jadi mungkin pihak Lembaga Hasil ataupun Kementerian Keuangan beranggapan bahawa tempoh masa yang diberikan untuk kemaskini ini telah pun memadai ataupun telah pun mencukupi. Jadi untuk slot sama ada rayuan ataupun tidak, masih tidak ada sebarang maklumat yang rasmi, dan rasanya kemungkinan besar tidak akan ada sebarang rayuan. Okey, jadi saya lihat lagi ada tak sebarang lagi perkara yang saya boleh kongsikan. Ya, lagi satu berkenaan dengan tambahan bayaran. Ramai yang bertanyakan, sebab kerana bagi semakan kali ini di ruangan semakan itu kita boleh lihat sama ada kita layak untuk tambahan pembayaran ataupun tidak. Ramai yang bertanya kenapa tak dapat BKM tambahan, kenapa sepatutnya dia rasa dia layak tak dapat, kenapa tidak dapat. Kerana pihak lembaga hasil awal-awal lagi sebelum membuat pembayaran untuk BKM ni telah pun menjelaskan, Kementerian Keuangan pun telah pun menjelaskan bahawa untuk tambahan ini hanya mereka yang berada dalam 2 kategori ini saja yang layak, iaitu isi rumah bagi ibu atau bapa tunggal yang mempunyai anak. Mereka layak mendapat tambahan sebanyak RM500, dan juga bagi isi rumah warga emas, iaitu mereka yang berumur 60 tahun dan ke atas, mereka ini layak untuk mendapat tambahan sebanyak RM300. Jadi selain daripada dua kategori ini, mereka ini memang tidak layak untuk mendapat sebarang bayaran tambahan. Cumanya bagi kategori isi rumah yang berpendapatan 2,500 dan ke bawah, diwujudkan kategori baru, iaitu bagi mereka yang mempunyai 3 orang anak dan lebih, mereka ini diberikan bayaran sebanyak RM2,000 untuk kali ini. Jadi itu adalah satu penambahan kategori, dan juga bayaran tambahan hanya diberikan kepada ibu bapa tunggal dan juga warga emas. Mungkin kerana Kementerian Keuangan saya mendapati bahawa bagi isi rumah ni ibu bapa tunggal mungkin dulu
dianggap sebagai kedua-duanya bekerja, kemudian berlaku perpisahan ataupun kematian dan juga sebagainya. Jadi hilang satu tempat untuk bergantung, hanya tinggal lagi seorang saja untuk sebagai sumber untuk mencari rezeki. Jadi mungkin di situ kewajaran yang dilihat oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan tambahan sebanyak RM500 bagi mereka yang berada di dalam kategori ini. Selain daripada warga emas, mereka ini berada dalam kategori yang mungkin tidak ada pendapatan tetap ataupun mempunyai pencen yang rendah, jadi diberikan sedikit tambahan kepada mereka. Jadi untuk kategori selain daripada kategori ini, tidak ada sebarang tambahan dalam bayaran BKM anda. Jadi saya rasa saya telah memberikan sedikit balon balas berkenaan dengan 4 isu utama yang timbul. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan memantau berkenaan dengan rayuan seperti mana yang ramai bertanyakan kepada saya. InsyaAllah apabila ada maklumat berkenaan dengan rayuan ataupun perkara yang seangkatan dengannya, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang komen ataupun sebarang masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.